yang kadang-kadang kita tidak terfikir. Misalnya orang-orang Islam yang suka membaca Quran, menjadi ayat-ayat Quran sebagai doa, maka syaitan ambil peluang. Bila membaca ayat-ayat Quran tersebut, syaitan datangkan perkara-perkara yang luar biasa yang boleh dilakukan orang yang membaca ayat Quran tersebut. Antaranya boleh menjadi kebal, boleh kasyaf, boleh terbang, boleh jadi kaya, dan berbagai lagi penipuan yang dibuat oleh syaitan. Orang-orang Islam terus tertipu kerana mereka menyangka semua itu adalah kelebihan hikmah daripada Quran. Itu semua telah pun maklum dengan sejelas-jelasnya bahawa syaitan adalah musuh manusia. Kerana itu setiap kita mestilah menjauhkan diri daripada syaitan. Syaitan berasal daripada iblis. Iblis berasal daripada jin. Dan jin dijadikan oleh Allah daripada api. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal janna min qablu min naris samum. Sesungguhnya kami Allah ciptakan jin sebelum kami ciptakan Adam alaihissalam daripada naris samum, dari api yang cukup panas. Kerana itulah maka tubuh badan jin disebut jismun latifun, jasad yang lembut yang tak boleh dilihat oleh mata manusia. Kerana tubuh jin seperti angin, bagaimana kita tak boleh nampak angin, begitulah kita tidak boleh nampak jin. Ada segulungan jin yang sangat alim. Gulungan jin ini diketuai oleh iblis. Gulungan jin ini tidak suka melihat peperangan yang berlaku antara jin sesama jin lama sebelum manusia dijadikan oleh Allah. Kerana itu gulungan tersebut yang diketahui oleh iblis memohon kepada Allah supaya Allah pindahkan mereka ke langit. Kerana itulah maka iblis dan gulungannya berada di surga. Semasa Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah, diletakkan di surga. Ketika itulah Allah berfirman kepada para malaikat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ingatlah ketika kami Allah memerintahkan para malaikat, usjudu li adama fasajadu. Hendaklah kamu sujud kepada Adam bagi hormat kepada Adam alaihissalam. Maka malaikat semua sujud illa iblis kana minal jinn, kecuali iblis. Iblis itu berasal daripada jin. Kerana itu ada sifat engkar dan membangkang perintah Allah. Kerana malaikat disebut dalam Quran, ya'maluna ma tu'marun. Malaikat sentiasa lakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis adalah daripada jin. Wa kana minal jinn. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Adakah kamu nak jadikan iblis dan keturunannya, anak cucunya, sebagai Tuhan-Tuhan kamu, yang kamu jadikan pelindung, pengurus hidup kamu? Wahum lakum aduun, sedangkan mereka itu semua adalah musuh kamu. Bi'sa lidzalimina badala. Sekiranya kamu menjadikan iblis anak cucunya sebagai Tuhan, kamu serahkan urusan hidup kamu kepada mereka, bermakna kamu dapat Tuhan yang sangat buruk, yang menjadikan kamu malang hidup kamu di dunia, apatah lagi di akhirat. Oleh kerana syaitan, jin kita tak dapat melihat mereka, sedangkan mereka adalah menjadi musuh kita. Tentulah ramai manusia yang mudah dijadikan mangsa penipuan, penyesatan jin dan syaitan. Agama-agama yang benar
yang diturunkan oleh Allah akhirnya disesatkan oleh syaitan, oleh iblis. Kita lihat sajalah agama, apa saja agama yang bukan Islam. Semua agama yang bukan Islam adalah merupakan agama yang dicipta oleh iblis dan syaitan. Bagaimana Nabi Isa AS diyakinkan oleh iblis sebagai anak Tuhan, dan ramai manusia yang percaya. Kerana iblis sentiasa membayangkan bahawa Isa AS itu adalah Tuhan. Sampai ke hari ini, iblis ke sana kemari datang di depan orang-orang Kristian menjelma serupa dengan apa yang mereka bayangkan. Sedangkan itu adalah kerja iblis. Kadang-kadang iblis muncul di langit berupa benar-benar apa yang mereka dakwa Yesus sebagai Tuhan. Selalu juga bila mereka susah, Yesus kononnya datang menyelamatkan mereka. Tidak kurang juga yang sakit dalam keadaan tenat, kononnya Yesus datang sembuhkan penyakit, tiba-tiba menjadi sihat walafiat. Begitu dan seterusnya, iblis telah berjaya menipu ramai manusia. Umat Islam yang sudah pun percaya Allah sebagai Tuhan juga tidak terlepas daripada sasaran iblis dan syaitan. Ramai umat Islam telah menjadi mangsa iblis dan syaitan, tapi malangnya ramai umat Islam tidak menyedari sampailah mereka mati. Sehinggalah mereka mati barulah sedar rupanya walaupun mereka Islam, mereka percaya pada Allah, tapi mereka juga menjadi tipu, menjadi mangsa tipu daya syaitan. Inilah yang kita sangat takuti, kerana iblis dan syaitan akan meresap ke semua aspek kehidupan orang Islam. Siapa yang suka kepada agama, syaitan menyerap, syaitan menyelenap di bidang agama. Ada saja cara-cara yang digunakan oleh syaitan untuk menjadikan orang Islam menjadi mangsa yang kadang-kadang kita tidak terfikir. Misalnya orang-orang Islam yang suka membaca Quran, menjadi ayat-ayat Quran sebagai doa, maka syaitan ambil peluang. Bila membaca ayat-ayat Quran tersebut, syaitan datangkan perkara-perkara yang luar biasa yang boleh dilakukan orang yang membaca ayat Quran tersebut. Antaranya boleh menjadi kebal, boleh kasyaf, boleh terbang, boleh jadi kaya, dan berbagai lagi penipuan yang dibuat oleh syaitan. Orang-orang Islam terus tertipu kerana mereka menyangka semua itu adalah kelebihan hikmah daripada Quran. Sedangkan hakikatnya di sebalik itu adalah merupakan kerja-kerja syaitan. Sehingga timbullah ayat-ayat Quran dijadikan oleh setengah masyarakat Islam, dijadikan sebagai ilmu kebal, ilmu kuat, dan berbagai ilmu. Mereka menyangka semuanya itu adalah karamah, sedang hakikatnya adalah perbuatan syaitan. Inilah yang kita takuti, dan itu telah pun dijanjikan oleh iblis bahawa iblis anak cucunya tetap menyesatkan manusia dengan berbagai cara yang sukar dikesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan anak cucunya itu dapat melihat kamu dari sekira-kira kamu tidak dapat melihat mereka. Manusia memang tidak boleh melihat jin dan syaitan, sedangkan jin dan syaitan selalu berkerumun di sekeliling kita, dan ada setengah jin dan syaitan sudah masuk ke tubuh kita, menjadikan tubuh badan kita
sebagai tempat tinggal, makan, minum, buang air di dalam tubuh kita. Antara tanda syaitan jin ada menghuni dalam badan seorang ialah berbagai penyakit yang diderita oleh manusia. Begitu juga kadang-kadang bagi orang tertentu dapat mencium bau busuknya syaitan dan jin yang ada dalam tubuh manusia. Tetapi jin dan syaitan sangat bijak. Oleh kerana orang-orang Islam tak suka busuk, maka jin dan syaitan adakan satu pewangi. Kerana itu ada kalanya orang yang berjin bersyaitan baunya wangi, sehingga orang ramai menyangka dia adalah seorang wali. Kemana pergi bersemerbak wangi bau individu tersebut. Kebetulan Rasulullah SAW semasa hidupnya berbau wangi. Jika Rasulullah SAW berjalan pada satu lorong, maka kesan laluan Rasulullah di situ, orang ramai akan berbau wangi. Bila Rasulullah megang kepada seorang budak, seorang kanak-kanak, maka kesannya bau wangi itu ada pada kanak-kanak itu. Karena itulah maka syaitan gunakan bau wangi untuk mengelirukan kita. Kerana kita sudah tahu rahsia syaitan itu busuk, maka syaitan pun gunakanlah wangi. Tentu kita telah menemui individu-individu tertentu di mana-mana, di kampung maupun di bandar, yang selalu dipanggil wali Allah. Baunya wangi. Bila kita bersalam, tangan kita bau wangi. Tak hilang-hilang sampai beberapa lama. Jadi kita pun yakin si fulan adalah wali. Karena semua orang yang bersalam dengan orang tersebut akan tercium bau wanginya. Bau wanginya kekal beberapa hari. Inilah kebijaksanaan jin dan syaitan dalam menipu kita. Jin dan syaitan walaupun bersungguh-sungguh menghalang orang-orang Islam daripada zikir dan solat, dalam firman Allah, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Syaitan jin itu sentiasa menghalang kamu daripada dua ibadat, zikrullah dan solat. Wa yasuddakum, menghalang kamu, sentiasa menghalang kamu, an dzikrillah, daripada zikrullah, wa anis shalah, dan solat. Awas siapa yang malas berzikir, itulah kesan kejayaan syaitan menghalang. Begitu juga siapa yang merasa malas solat, itulah tanda kesan kejayaan syaitan menghalang. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada orang-orang yang beriman kekuatan untuk menghadapi tipu daya jin dan syaitan yang jahat-jahat. Sehingga kita insya-Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan yang Allah ajar, yang bila kita amalkan kita akan terlepas daripada tipu daya syaitan, ialah zikrullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Hendaklah kamu ingat, sebut dan ingat namaku, nescaya aku ingat kamu. Seorang mukmin yang sentiasa berzikir, insya-Allah akan diselamatkan oleh Allah daripada tipu daya syaitan. Karena sifat sentiasa berzikir itu adalah sifat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sentiasa ingat Allah, masa jaga maupun masa tidur, sepanjang masa Rasulullah ingat Allah. Oleh kerana itu hati Rasulullah sentiasa hidup, terus berhubung dengan Allah. Tidak ada syaitan yang boleh mendampingi Rasulullah, apatah lagi untuk masuk ke tubuhnya. Begitulah umatnya yang benar-benar sentiasa mengingati Allah. Syaitan, jin yang jahat-jahat tidak boleh masuk ke tubuh. Untuk menghampirinya pun sudah tidak mampu. Karena orang yang mengingati Allah, hatinya hidup, bercahaya. Bila hati hidup bercahaya, berarti orang tersebut dipelihara oleh Allah sepanjang masa. Tidak ada syaitan dan jin mampu masuk ke dalam tubuh orang tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجب علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا الجنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا. الله اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا. اللهم لا تجد الدنيا أبرها منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا الله من يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.